Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pembincangan kita hari ini ialah bidang fiqah. Kita satu iaitu tajuk istinja. Terima kasih saya ucapkan kepada hamba Allah yang telah menyiapkan PowerPoint kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah memahami pengertian istinja, menyebut alat-alat beristinja, menjelaskan tata cara beristinja dengan menggunakan alat-alat istinja secara khusus, menjelaskan implikasi orang yang tidak beristinja dengan betul, menerangkan kesan dan hikmah beristinja. Baik, secara umumnya, istinja menurut bahasa ialah selamat daripada penyakit. Menurut istilah pula ialah perbuatan membersihkan kubul dan dubur selepas membuang air besar atau air kecil dengan menggunakan alat-alat tertentu. Hukumnya adalah wajib. Peringatan Rasulullah SAW tentang istinja. Rasulullah SAW bersabda, yang membawa maksud, bersihkan dirimu selepas membuang air kecil, sesungguhnya banyak azab kubur kerananya. Dalam hadis lain yang juga membawa maksud, ada satu ketika Rasulullah SAW melalui makam, dua buah makam. Kemudian apabila Rasulullah melalui makam tersebut, Rasulullah mendengar orang yang dalam makam tersebut sedang diazab. Okay. Rasulullah kata, orang yang diazab dalam kubur ni bukan disebabkan dia lakukan dosa besar, tetapi dia tidak membersihkan air kecil dengan betul. Hadis riwayat Bukhari. Baik, antara alat-alat bersuci yang pertama ialah air mutlak dan yang kedua adalah batu ataupun benda kesat. Kita lihat dulu air mutlak. Air mutlak ini terbahagi kepada 5 pecahan utama. Yang pertama air hujan, yang kedua air embun, yang ketiga air salji, yang keempat air laut, yang kelima air perigi. Yang kedua adalah jenis batu ataupun benda kesat. Yang pertama batu sendirilah, okey, batu. Yang kedua tisu, yang ketiga kertas. Banyak lagi peralatan lain yang boleh dijadikan sebagai alat istinja. Contohnya daun kering. Contoh lain kulit kayu. Okey, segala bentuk peralatan yang kesat lah. Kita lihat dulu. Baik, adapun begitu ada juga peralatan-peralatan yang tidak boleh sama sekali kita jadikan ia sebagai alat untuk beristinja. Yang ini haram sekiranya kita menggunakan alat-alat tersebut. Yang pertama ialah kertas atau bahan yang bertulis ayat Al-Quran atau hadis atau nama-nama Allah dan Rasul-Rasulnya. Baik, ini contohlah. Okay. Yang kedua ialah benda-benda najis yang kering seperti tahi lembu. Okay, contoh sini, tahi lembu ini walaupun dia kering, dia akan jadi kesat, tetapi haram, tidak boleh digunakan sebagai alat untuk beristinja. Okay. Yang ketiga ialah bahan-bahan makanan seperti roti dan lain-lain makanan lah. Okay. Tidak boleh dijadikan ia sebagai alat-alat untuk beristinja. Yang keempat, benda-benda yang licin seperti plastik, lagi guli. Okay. Benda-benda yang licin tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk beristinja. Yang kelima, benda yang berbahaya dan tajam seperti kaca dan buluh. Sebarang bentuk bahaya, bukan kata kaca dan buluh sahaja, barang-barang lain yang bahaya juga, yang boleh membawa mudarat sekiranya kita gunakan ia sebagai alat beristinja juga tidak dibenarkan. Sesungguhnya ialah syarat-syarat beristinja dengan benda kesat. Okay. Dengan benda kesat tadilah saya kata tadi, benda kesat kayu, kulit kayu, batu, ataupun daun kering, kertas, ataupun tisu. Okay. Alat-alat tersebut mestilah suci dan bersih. Yang kedua, najis yang ada pada kubul dan dubur belum kering. Okay. Kalau dah kering, kita tidak boleh menggunakan alat-alat beristinja, tetapi kita menggunakan air. Baik. Yang ketiga, najis yang keluar tidak meleleh ke tempat lain. Okay.
Yang keempat, tidak ada benda lain yang melekat di tempat keluar najis seperti debu dan tanah. Kalau lekat debu dan tanah, gunalah air. Baik, antara kepentingan beristinja, yang pertama ialah mendapat pahala. Yang kedua, ibadat menjadi sah. Yang ketiga, dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang keempat, badan menjadi sihat dan cergas. Yang kelima, memberi keselesaan kepada diri dan orang lain. Apabila kita beristinja dengan baik, okey, bukan sahaja memberi keselesaan kepada diri kita, orang yang berada di sekeliling kita juga tidak terganggu dengan istilahnya pencemaran udara lah. Okey. Seterusnya, cara-cara beristinja. Yang pertama, menggunakan batu dan air. Okey, bersihkan tempat keluar najis dengan 3 biji batu. Okey, kalau ada 3 biji batu, guna 3 biji batu. Ataupun sekiranya tidak ada 3 biji batu yang mencukupi, guna sebiji batu yang mempunyai 3 bucu. Okey, batu yang berbentuk betul lah. Okey. Setelah itu, basuh dengan air mutlak sehingga bersih. Okey, cara ini merupakan cara yang paling afdal. Okey. Ini cara yang afdal. Kita guna batu dulu, kemudian kita baru basuh dengan air. Tetapi untuk zaman sekarang ni kita lebih cenderung untuk menggunakan air lah. Okey. Baik, cara menggunakan air pula ialah basuh tempat keluar najis dengan air mutlak sehingga bersih. Ini kebiasaan yang kita buat, menggunakan air sehingga kita rasa keadaan kubur dan dubur bersih. Yang ketiga, menggunakan batu atau benda kesat. Okey, bersihkan tempat keluar najis dengan 3 biji batu. Okey, 3 biji batu atau sebiji batu yang mempunyai 3 permukaan. Macam permukaan macam tadilah. 3 permukaan, tak bolehlah guna batu yang yang tak ada penjuru, batu saja buli dan sebagainya. Okey, istilah yang mempunyai 3 permukaan atau benda-benda kesat sehingga diyakini bersih. Okey, agak berbeza antara menggunakan batu dan air. Batu dan air ini cuma kita tambah menggunakan, kita bilas menggunakan air mutlak setelah menggunakan batu. Namun kalau kita menggunakan batu sahaja atau benda kesat, kita istilahnya kita bersihkan sehingga kita rasa bersih, kita yakin bersih. Baik, antara adab qada hajat, yang pertama, tidak membawa sesuatu yang dimuliakan seperti ayat Al-Quran dan nama-nama Allah. Yang kedua, membaca doa masuk. Yang ketiga, memakai slipper dan menutup kepala. Yang keempat, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Masuk tandas kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Yang kelima, menjaga aurat sehingga sampai ke tempat membuang air, cangkuk dan hati-hati dengan percikan najis. Yang keenam, tidak menghadap kiblat. Yang ketujuh, tidak membuang air di tempat yang dilarang seperti laluan orang ramai, dalam lubang tanah. Yang ke-8, membersihkan tandas selepas digunakan. Ini yang penting sebenarnya. Okey, bila kita guna tandas awam di sekolah, guna tandas sekolah, pastikan setelah kita gunakan kemudahan tersebut, ia dibersihkan bagi memudahkan orang lain yang seterusnya untuk menggunakannya. Okey. Yang ke-9, tidak melakukan perkara yang dilarang seperti bercakap semasa membuang air ataupun memegang kubur dan dubur dengan tangan kanan. Dan yang terakhir, membaca doa keluar. Baik, antara hikmah beristinja, yang pertama ialah dikasihi Allah. Yang kedua, dapat melakukan ibadah dengan khusyuk. Yang ketiga, terhindar dari jangkitan penyakit. Yang keempat, memberi keselesaan. Okey. Yang kelima, menyegarkan badan dan ketenangan.
Dan yang keenam, melahirkan individu yang sentiasa menjaga kebersihan. Okey, berikut yang tak lain ini ialah saya paparkan penilaian. Untuk para pelajar sekalian, masing-masing bolehlah salin dan siapkan sendiri sekiranya tidak mampu. Bolehlah para pelajar merujuk kepada asatizah yang berada di sekolah masing-masing bagi melengkapkan soalan pengukuhan untuk perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan berkaitan istinja sedikit sebanyak membantu anda dalam pelajaran anda dan dalam kehidupan seharian anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.